السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Alhamdulillah, dengan rahmat dan limpah kurnianya dapat sama-sama kita dikumpulkan untuk salat fardu maghrib dan diberi peluang sebentar untuk mendengar sedikit perkongsian pada malam ini, dan juga moga-moga kita sampai kepada salat fardu isyak berjemaah insya-Allah. Penghormatan juga kepada AJK Masjid yang hadir, para jemaah, ayah ibu yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, kita juga mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah dengan limpahan rahmat kurnianya dapat menurunkan kepada kita hujan. Nah, hujan merupakan rahmat yang telah lama kita hadapi sejak kebelakangan ini, suatu keadaan cuaca yang panas dan kering. Maka Allah kurniakan hujan agar ia menjadi suatu rahmat dan manfaat bagi kita. Jadi kalau ada hujan turun, kita boleh baca doa. Apa doanya yang disunahkan? Doa yang disunahkan ialah Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan yang turun ini, curahan yang turun ini sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi kami. Itu sunnahnya lah daripada hadis. Tetapi kalau kita tak tahu doa apa pun nak baca alhamdulillah. Sebutnya alhamdulillah apabila turun hujan. Semoga mendapat pahala insya-Allah. Baik, pada malam ini sebelum bulan Ramadan ni, saya tengok pun ada ramai asatizah kita dah yang dah kuliah sebelum ni, dah menyampaikan beberapa kuliah mereka, dan mereka sudah mula menyentuh tentang Ramadan. Dan kebanyakan benda yang mereka sentuh tentang Ramadan itu perkara yang kita dah tahu pun, pada perkara yang kita dah biasa dengar dan kita dah maklum. Maka dibacakan hadis-hadis, ayat Quran, pendapat ulama dan sebagainya. Jadi izinkan saya pada malam ini untuk membawakan sedikit sebahagian daripada tulisan Imam An-Nawawi rahimahullah, Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i. Kitab dia ialah At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Adab-adab pembaca, keterangan tentang adab-adab pembaca Al-Quran. Dan saya nak fokuskan pada malam ini lebih kepada membaca Al-Quran pada bulan Ramadan, yang juga terpakai bagi bulan-bulan yang lain. Tetapi khususnya lebih baik kalau kita tengok pada bulan Ramadan, yang ini pada ketika membaca tadarus, membaca tadarus Al-Quran. Yang pertama sekali, tadarus adalah daripada perkataan tadarasa, ya tadarasu, daripada asal kata darasa, belajar. Jadi tadarasai tadarasu, tadarus, kata nama tadarus bermakna saling belajar mempelajari. Seorang baca, yang lain cek. Seorang itu yang dia pula baca, yang lain cek. Itu saling timbal balik. Itulah tadarus. Jadi tadarus Al-Quran, bukan hanya terhad kepada bulan Ramadan saja, kan? Dan kita tengok pun budayanya setelah bulan Ramadan, boleh katakan tiada tadarus Al-Quran secara yang ketara lah. Barangkali ada yang meneruskan tradisi tadarus Al-Quran bersama keluarga ataupun dalam kelas. Tetapi apa yang kita buat di masjid secara halaqah, itu sesuatu yang bagus pada bulan Ramadan, malam Ramadan. Malangnya kita tak nampak keberterusan amalan sedemikian pada selepas Ramadan. Bila awal bulan Syawal kita boleh kata puasa, makan kenduri,
pergi beraya, perut kenyang, tak boleh nak ngaji sangat. Itulah. Tapi selepas itu tak ada alasan untuk bertadarus. Jadi semoga-moga kita digunakan kekuatan untuk menghidupkan malam-malam yang lain selain Ramadan untuk bertadarus. Baik. Saya nak bawakan sedikit tentang sifat dan adab bertadarus. Mungkin ada sebahagian kita akan join tadarus di masjid atau di surau, atau sebahagian daripada kita akan menjalankan tadarus di rumah bersama anak isteri masing-masing, ahli keluarga masing-masing. Jadi moga-moga kita dapat memperhatikan sedikit adab bertadarus seperti mana yang digariskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan. Baik, sedikit perkongsian. Okey. Umumnya kita mengetahui bahawa membaca tadarus ni adabnya sama saja seperti membaca bersorangan. Kita baca sorangan bukan dalam halaqah kumpulan, kita bertadarus sama saja. Jadi apakah adab-adab ketika kita bersama, khususnya kita bersama dalam Al-Quran? Antaranya ialah, okey, saya bacakan terus. Dalam kitab Imam Nawawi, dalam fasal, dalam bab membaca Al-Quran secara bergilir. Ini saya begitu sifat-sifat tadarus tu dulu. Okay. Keadaannya ialah sekumpulan yang berkumpul, sekumpulan orang yang berkumpul. Seorang daripada kalangan mereka membaca 10 ayat sejuzuk atau kadar yang lain, berapa panjang pun. Kemudian berhenti dan orang lain membacanya selepas orang tadi berhenti. Kemudian diteruskan oleh orang yang lain. Perkara ini harus dilakukan dengan baik. Imam Malik radhiyallahu an pernah ditanya mengenainya, lalu beliau menjawab tiada masalah. Satu perkara yang kita dapat kalau boleh kita cuba hadamlah ketika kita bertadarus, yang sebenarnya membaca Al-Quran ini sama ada sendiri di rumah ataupun di masjid atau online. Ada juga orang buat tadarus online. Yang nak dikejar tu ialah kesempurnaan bacaan. Semampu mana kita boleh lah. Bacaan yang terbaik, yang sebaik-baiknya dengan sifat sebutan huruf, kalau boleh dengan tadabburnya. Tapi masa terhad pada malam Ramadan, selepas kita makan, selepas kita tarawih dari witir tu, pagi besok nak bangun subuh, sahur. Jadi masa terhad. Jadi kita buatlah mana yang kita mampu, kita bacalah semampu yang mana yang boleh. Walaupun beberapa muka. Bukannya untuk mengejar khatam. Yang sebenarnya bukan untuk khatam dihabiskan satu Quran, satu mushaf Al-Quran. Itu bukan objektif utama. Tapi dah menjadi lumrah bagi kebanyakannya, biasa di masjid, di surau, di balai sekolah, di asrama, untuk menghabiskan Quran. Targetnya untuk menghabiskan satu Al-Quran, satu mushaf Al-Quran sebanyak 30 juzuk. Tak ada masalah. Tak ada hal, bukan satu dosa pun. Tapi hendaklah dicek bacaannya dengan secara tartil, secara bacaan tu dengan bacaan yang betul. Bukan kejar nak cepat habis. Dan memang ada setengah-setengah tempat membaca Al-Quran, dia habiskan 30 juzuk dalam 25-26 hari yang pertama. Tak ada masalah lah. Ada setengah tempat, maknanya kalau 30 juzuk dibaca dalam 25 hari, contohnya, maknanya satu malam tu dia boleh habiskan lebih 1 juzuk secara purata. Maknanya cepat lah kan? Tambah pula kalau ramai. Kalau ramai membaca, dan daripada ramai membaca tu ada yang perlahan, ada yang bertatih, ada yang tak laju. Jadi akhirnya bacaan tu jadi tak konsisten lah dari segi kelajuannya kan. Tapi kalau orang yang satu grup pembaca tu laju, bukan laju, fasih, maka bacaan tu cantik, smooth, konsisten, maka itu lebih baik. Adapun kumpulan halaqah yang mempunyai golongan yang membaca yang bercampur aduk, yang fasihnya, yang kurang fasihnya, maka yang fasih itu hendaklah menunjuk ajar yang kurang fasih. Dan hendak diketahui bahawa setiap orang dalam tu hendaklah mempunyai kesabaran yang tinggi lah. Sama ada yang mengajar ataupun yang belajar. Yang belajar tu kena sabar dalam menegur, dalam mendengar dan menghadap kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh kawan-kawan halaqah tadarus kita. Dan juga yang belajar tu pun, terutamanya yang kurang fasih, mestilah mempunyai kesabaran untuk mendengar teguran, mendengar nasihat.
Dan cubalah tanya kalau tak faham tang mana yang salah, kan? Boleh tanya tengah baca Quran tu, kita baca Quran, orang tegur salah, kan? Janganlah kita baca terus. Tanyalah mana yang salah. Tadi saya baca macam mana? Tak salah, tak apa. Kan? Mana kitanya nak belajar. Itulah maksudnya nak belajar. Bukannya terus. Pengalaman saya pernah bawa kumpulan halaqah tadarus Al-Quran, macam-macam perangai lah. Kan ada yang baca je. Kita tegur dia buat tak tahu ke. Dia baca terus ikut dia punya tu. Nak penting dia habis satu muka atau dua muka. Dia nak race, nak cepat dia punya tu. Lepas baca, dia dah baca, orang lain baca. Orang lain pula baca, yang dah baca tadi tu dia keluar balik. Kan, mana dia bukan nak belajar sebenarnya. Dia nak baca, nak lepas, nak bagi pelepas dia punya, nak baca dia punya, kan? Dia bukan nak belajar sangat. Kalau betul nak melainkan ada urusan tak apalah, boleh keluar awal lah. Tapi kalau betul nak belajar, kita stay lah dalam kumpulan tu. Baik. Okay, dalam bab seterusnya, meninggikan suara semasa membaca Al-Quran. Okay, ini adalah satu fasal atau bab yang dia beri kepentingan, yang dia beri perhatian yang serius di dalam kitab Imam An-Nawawi. Okay, jadi ada khilaf, ada dua pendapat. Kita bercakap tentang tadarus Al-Quran. Satu tentang kita boleh tinggikan suara, naikkan suara ketika membaca Al-Quran. Satu lagi tak boleh tinggikan suara, rendahkan suara. Okay. Seperti sebagai itu sebelum ni ada hadis. Nabi kata, ada hadis sahih. Nabi beritahu, Nabi mendengar ada orang tinggikan suara di dalam masjid. Tinggikan suara di dalam masjid. Berborak-borak dalam masjid. Jadi Nabi tengok, Nabi tegur. Nabi kata, sesungguhnya di kalangan kamu ada yang sedang bermunajat kepada Tuhannya. Maka janganlah kamu, sebahagian kamu meninggikan suara di atas suara yang lain, di atas orang yang lain yang sedang solat. Itu adabnya. Jangan tinggikan suara. Tetapi ada bab di dalam Al-Quran, dalam tulisan para ulama yang membenarkan meninggikan suara. Maknanya masa kita tadarus, mestilah kita baca kuat, kan? Kuat macam mana? Dan kuat tu apa kadarnya dan bagaimana keadaan dalam keadaan apa? Kan? So, adanya orang tengah solat, ada orang tengah berzikir, tengah bertaklim dan sebagainya, membaca Quran ketika kita membaca Al-Quran. Okay. Ketahuilah bahawa banyak hadis didatangkan dalam kitab sahih dan sebagainya menjadi dalil kepada hukum sunat mengangkat suara semasa membaca Al-Quran. Begitu juga banyak asar. Asar ni cerita para sahabat Nabi, kisah-kisah daripada para sahabat Nabi yang turut menjadi dalil kepada hukum sunat tidak membunyikan suara dan merendahkannya. Dia ada khilaf. Satu ada dalil kata boleh, ada ulama kata boleh angkat suara. Ada ulama kata lebih bagus tak angkat suara. Kami penulis kitab akan sebutkan intipati yang ringkas sebagai isyarat kepada asasnya, insya-Allah. Baik, ini adalah panjanglah perbahasannya. Sebelum tu saya bawakan dalil-dalil. Kita boleh dalil-dalil meninggikan suara. Baik. Bukan meninggikan suara, maksudnya menjelaskan suara. Okey. Satu hari Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim hadis sahih. Nabi bersabda, saya bacakan terjemahan saja. Sesungguhnya aku kenal suara para sahabat Asy'ariyin. Nabi kenal suara para sahabat Asy'ariyin pada waktu malam ketika mereka masuk ke dalam khemah, dan aku kenal tempat persinggahan mereka dengan sebab suara mereka membaca Al-Quran pada waktu malam. Walaupun aku tidak dapat melihat tempat persinggahan tersebut ketika mereka singgah di situ pada waktu siang. Maknanya maksud hadis ni ialah, antara kefahaman dalam hadis ni ialah ada segolongan sahabat Nabi, golongan Asy'ariyin. Asy'ari satu kabilah. Asy'ari, Abu Musa Asy'ari. Antara sahabat Nabi ada kabilah Asy'ari. Jadi mereka ni rajin membaca Al-Quran di dalam kemah mereka lah, dan Nabi dengar. Bila Nabi dengar dari luar, maknanya Nabi dengar bacaan tu kuat, kan? Okey, baik. Maka Nabi tak larang. Nabi kata aku kenal suara para sahabat. Nabi cam, dan Nabi tak larang. Baik. Ada juga hadis-hadis yang mengatakan bahawa kita hendaklah melunakkan bacaan Al-Quran, menyendapkan bacaan Al-Quran. Contohnya ada dalam hadis, ada seorang sahabat Nabi, Abu Musa Asy'ari. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, sahabat Nabi kata dalam hadis sahih Bukhari Muslim,
laqad utita mizmaran min mazamir al Dawud. Demi Allah, sesungguhnya kamu telah diberikan salah satu seruling, suara yang merdu daripada keluarga Nabi Daud, Nabi baginda sendiri. Iaitu Nabi berkata, Nabi memuji bacaan sahabat Nabi Abu Musa Asy'ari. Nabi kata suara dia ni sedap, macam bacaan seruling. Seperti mana seruling? Seperti mana bacaan Nabi Daud AS. Kita tahu Nabi Daud apabila membaca kitab Zabur, Nabi Daud, Nabi sebelum Nabi Bani Israel, apabila membacakan kitab Zabur, diriwayatkan bahawa burung-burung pun berhenti mendengar bacaan Nabi Daud. Dan semuanya rasa tenang, suara sedap. Dan begitulah digambarkan bagi sahabat Nabi ni. Selain pada sahabat-sahabat Nabi yang lain yang Nabi puji bacaan mereka, Abu Musa Asy'ari ni ada pujian yang khas Nabi kepadanya. Bacaannya seperti seruling, sedap suaranya. Dan Abu Musa Asy'ari ni ialah datuk atau moyang kepada, atau susur galur, datuk nenek moyang lah, moyang leluhur kepada Abu Hasan Asy'ari. Imam akidah Abu Hasan Asy'ari, sifat 20 kan, Abu Hasan Asy'ari dengan Maturidi. Ini datuk dia, Abu Musa Asy'ari, sahabat Nabi. Baik, Nabi puji bacaan dia. Okey. Kemudian ada satu hadis lain, riwayat Ibnu Majah, tapi tidak dinyatakan kesahihannya. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah lebih mendengar dengan teliti. Allah lebih mendengar dengan teliti, redha dan dekat kepada lelaki yang membaca Al-Quran dengan suara yang merdu dan nyaring, berbanding seorang pemilik penyanyi wanita yang suka mendengar nyanyiannya. Baik. Ini hadis ini tidak dinyatakan apa status hadisnya, tapi kita boleh mengambil pengajaran. Hadis ini bermaksud Allah suka dengar suara orang yang menyendapkan bacaannya, melunakkan bacaannya bila baca Quran. Bila kita baca lunakkan bacaan tu, bukan sekadar menyendapkan bacaan. Bacaan tu perlu diberbetulkan. Bacaan tu bacaan yang elok, fasih, semampu mana kita boleh lah. Dan kalau boleh kita baca dengan bacaan cek, orang lain cek bacaan kita, dan kita elokkan bacaan. Baik. Dan apabila dikatakan Allah lebih suka daripada seorang pemilik penyanyi wanita yang suka mendengar nyanyiannya. Pada zaman jahiliah, orang-orang Arab yang kaya, mereka suka upah perempuan-perempuan untuk menendangkan puisi dan bersajak, menyanyi. Itu amalan mereka. Dan pada ketika Islam mula disebarkan, ketika Nabi dan para sahabat baru nak sebarkan Islam, menyampaikan Quran kepada masyarakat, mereka ditentang oleh kaum dia. Jadi cara antara mereka ditentang oleh kaum mereka ialah orang Quraisy, orang-orang kafir pada ketika itu, bila dia nampak, mereka cari mana-mana sahabat Nabi yang baca Quran. Sahabat Nabi baca Quran di tepi jalan, di celah-celah rumah, di tepi-tepi di kedai. Jadi mereka cari siapa yang baca Quran. Okey, dia panggil perempuan-perempuan ni, baca depan keliling dia orang. Menyanyi berjoget keliling orang yang membaca Al-Quran dengan niat untuk mengganggu orang baca Quran tu lah. Sebab mereka tak suka baca Quran dibaca kan. Dan sebagai mereka nak menghina bacaan Al-Quran tersebut. Jadi itu yang dikatakan Allah lebih suka suara orang lelaki yang lelaki maksudnya perempuan jugalah, yang melunakkan bacaannya pada kadarnya sajalah. Baik. Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Okey, sekarang Imam Abu Hamid Al-Ghazali menyatakan dia nak cuba mengharmonikan hadis yang berkait yang cerita konsep bercanggah tadi. Satu kata boleh tinggi suara, satu kata elok lebih baik rendahkan suara. Jadi Imam Ghazali rahimahullah, dia cuba mengharmonikan pendapat tu. Dia kata, cara untuk menggabungkan maksud hadis-hadis dan asar-asar yang berselisih dalam perkara ini ialah jika merendahkan suara boleh menjauhkan diri daripada riak, maka merendahkan suara lebih utama bagi orang yang takut akan riak itu. Okey, kalau kita rasa kita ni takut, kita ni akan jadi orang riak, dan tambah pula kita ni jenis suara sedap. Orang suara tak sedap biasanya kalau baca dia tak kisah, dia pun ada juga rasa riak kan. Orang dengar bacaan aku, dalam hati dia ada rasa ujub, orang dengar bacaan aku. Apatah lagi kalau kita suara sedap, so dikhawatiri kita ada rasa lintasan hati tu, rasa riak.
Rasa ujub, masa nak tayang kat orang. Jika dia tidak takut akan riak, dia tidak rasa riak, dia yakin dia tidak akan berasa riak, dia boleh mengawal dirinya. Apabila meninggikan suara ketika membaca Al-Quran, maka meninggikan suara lebih utama kerana lebih banyak amalan didapati daripadanya. Hal ini kerana faedahnya turut diperoleh oleh orang dalam keadaan manfaat yang tersebar kepada orang lain lebih utama daripada yang mengenai diri sendiri sahaja. Apabila dia baca, orang lain boleh dengar dan orang lain boleh mengambil manfaat. Walaupun orang tersebut, orang lain sekeliling itu tak faham apa dia baca, tetapi dia boleh mendengar tu dah mendapat faedah. Ada orang tanya, bila baca Quran, contohnya satu malam baca satu juzuk, satu malam. Jadi dalam kumpulan tu ada katakan 10 orang. Jadi seorang baca bahagian dia lah. Seorang baca 2 muka. Satu juzuk lebih kurang 20 muka. Jadi seorang baca 2 muka. Jadi kalau seorang baca 2 muka, malam besok baca 2 muka, malam besok baca 2 muka, dan seterusnya, sebulan purata lebih kurang dia baca 60 ke 70 muka lah. Kali 30 kan. Secara purata 60 ke 70 muka setiap seorang. Jadi dapat tak dia pahala khatam Al-Quran? So saya mendengar jawapan mufti. Mufti berkata dia dapat pahala atas apa yang dia baca. Dia baca, sekadar apa dia baca, itulah pahala dia. Dan juga pahala dia dengar bacaan orang. Kalau dia dengar semua tu 30 juzuk tu, dia baca sebahagian dan dia dengar orang lain baca, dia maintain, dia duduk, tu dia dapatlah pahala yang dia baca dan pahala yang dia dengar. Okay, pendapat mufti ni juga mengatakan bahawa seolah-olah menyangkallah sebahagian orang yang mengatakan dia baca sikit, baca 2 muka je, setiap malam baca 2 muka, tapi dia dapat pahala satu Quran 30 juzuk tu. Mungkin ada pendapat sedemikian lah. Tapi saya lebih setuju dengan pendapat yang inilah, sebab pendapat ni mengatakan kita mendapat pahala atas apa yang kita usahakan. Jadi dia dapatlah. Kalau dia dengar bacaan Quran, walaupun dia baca satu muka je, dia dapatlah pahala satu muka. Tapi yang dia dengar lagi 19 muka, ada 19 muka orang lain baca, dia dapatlah pahala mendengar. Beza pahala mendengar dan pahala membaca lain. Pahala mendengar Quran dan pahala membaca Al-Quran lain. Pahala mendengar dan bertadabbur lain. Baik. Okey. Okey. Apabila dibacakan meninggikan suara, Imam Ghazali berkata, perkara tersebut boleh membangunkan hati pembaca, boleh menaikkan, meninggikan kesedaran kepada pembacanya, menghimpunkan keinginan untuk berfikir tentang Al-Quran, bertadabbur bersama-sama, mencenderungkan pendengaran kepada bacaan Al-Quran, membuang perasaan mengantuk dan meningkatkan kecergasan, serta membangunkan dan turut memberi semangat kepada orang yang tidur atau lalai. Orang yang tidur lalai, orang yang tidur lalai itu kalau dia rasa dia nak dengar, dia boleh dengar dengan bacaan Al-Quran, dia lebih segar. Tapi ada juga dalam riwayat lain, saya baca, ada larangan, orang tengah tidur kita baca Quran, baca kuat. Orang tengah tidur ataupun orang sakit, kita baca Quran kuat sebelah dia. Itu sangat-sangat tak digalakkan, sangat-sangat tak elok. Baik. Tapi yang maksud yang sini tidur ialah orang yang tidur tu orang yang dia duduk dalam masjid, dia tidur ayam lah, contohnya tidur ayam. Jadi kita baca Quran tu, mudah-mudahan dia mendapat inspirasi, rangsangan, motivasi untuk mengikut sekali lah. Itu contoh maksud dia. Baik. Maka berkata lagi, walau apa jua perkara daripada semua niat ini hadir dalam hati, apa saja niat kita bila kita baca Quran, mengangkat suara ketika membaca Al-Quran itu lebih utama. Okay. Jika niat-niat tadi itu berhimpun, maka pahalanya akan berlipat kali ganda. Jika sama-sama baca tu niat sama-sama nak dapat pahala, maka Allah gandakan. Imam Al-Ghazali berkata, sebab itulah kami katakan bahawa membaca Al-Quran dengan melihat mushaf lebih utama, dan hal ini sama hukumnya dengan permasalahan tadi. Baik. Jadi ada ulama yang mengutamakan baca Quran mengangkat suara. Bila kata mengangkat suara ni, terutamanya pada malam Ramadan tu, kita baca suara tu, mengangkat suara tu pada kadar didengari oleh kawan-kawan kita sahaja. Bukan dengar suara sampai orang ke belakang sana pun boleh dengar. Kumpulan lelaki baca, perempuan boleh dengar. Apatah lagi kalau perempuan dengar, tak boleh lah, tak elok lah. Apatah lagi kalau muslimat belakang baca halakah tadarus, lelaki kat depan boleh dengar suara, itu lagi tak boleh lah, kan? Boleh menimbulkan syahwat, bahaya. Baik.
Ada juga saya teringat satu kisah, ada keluar berita pada tahun 2019 di satu kampung Apal. Kampung Apal keluar berita. Ada seorang imam, dia membaca Al-Quran dengan kuat. Imam dia baca Quran dengan kuat. Dan bila baca tu, tengah-tengah baca tu masuk satu orang bawa pisau. Keluar berita. Orang ni masuk bawa pisau, dia terus tikam imam tekam imam dada tu, dada imam tu. Ini kisah benar ada dalam berita 2019 . Bila cek ditangkap, disemak, dicek, periksa, orang tu sebenarnya orang mat dadah lah, orang dadah lah. Dia duduk berdekatan dengan masjid. Tapi masalahnya imam tu satu masalah juga, dia baca kuat. Sebab kita jangan tengok kita ni baca tu nak menggalakkan orang, niat nak menggalakkan orang tu satu hal. Tapi kita kena tengok ada orang sakit, ada kanak-kanak, anak kecil yang nak tidur, dan sebagainya. So raikanlah, jangan, kalau boleh jangan pasang mic kalau baca. Biasa sini tak buat lah kot, baca Quran dengan pasang mic, pasang mikrofon. Tapi di setengah-setengah negara dia buat, baca Quran tadarus pasang mic, satu kampung dengar. Tapi sini tak buat lah kot, alhamdulillah. So kadang-kadang kita tanya kan, kenapa nak marah orang baca Quran kuat-kuat kan? Yang macam kes tadi tikam imam kan. Betul lah, orang tu isap dadah tu satu hal. Tapi imam tu sendiri kena bijak lah kan? Dia kena faham masyarakat setempat kan. Janganlah baca kuat. Baca meninggikan suara tu maksudnya tinggi suara untuk kumpulan tu saja. Supaya bila kita baca, orang dengar ada orang betulkan. Orang dengar orang betulkan. Itulah tujuan meninggikan suara. Bukan lebih daripada itu. Baik. Okay, settle bab meninggikan suara ketika membaca Al-Quran. Kesimpulannya ialah boleh tinggikan suara, naikkan suara sekadar untuk diperbetulkan. Cuma ada beberapa, tinggal masa sikit lagi. Ada beberapa adab lain ketika kita saling tadarus yang saya perhatikan sepanjang bertahun-tahun lah. Selain pada kita bersabar, yang menegur dan ditegur tu, selain kita menjaga suara, ada juga lain, ada adab lain yang perlu diperhatikan. Contohnya, bila kita baca tu, kita baca dengan bacaan yang nak cari bacaan yang sebetulnya. Kalau boleh kita buat revision dululah. Check dulu kalau sempat. Sebelum kita baca tu, kita tengok dulu ayat ni. Kalau jumpa ayat-ayat yang kadang-kadang ada perkataan-perkataan yang susah, perkataan-perkataan dekat-dekat kan, kita minta orang macam mana nak baca. Sebab saya pun pernah dengar ada di sinilah, di masjid ni juga. Ketika saya dulu saya bawa tadarus, ada orang ni baca, yang kita bersama dengan kawan-kawan kita, bukan semua fasih. Ada yang fasih, ada tak fasih kan. Saya dengar dia baca sampai ayat surah Yusuf yang kena muncung. Malakala ta'manna kan. Dia yang ayat surah Yusuf kan, surah Yusuf. Ayat berapa ayat 40 berapa? Kena yang ayat 12 ke? Bila baca tu kita kena muncung. Baik. Jadi dia tahulah muncung. Dia tahu dia dah turn dia kena baca, dia muncung. Baik, dia baca. Jadi ayat tu, bahagian ayat tu di bahagian bawah muka surat. Jadi dia baca, saya dengar lah. Dia baca. Baguslah baca dia, okeylah. Sampai ayat tu, dia nak kejar muncung tu. Tapi dia langgar hukum yang lain. Muncung. Dia baca macam ni, saya dengar, dan saya duduk sebelah. Saya dengar baca, Malakala ta'manna. Dia muncung tu betul lah kan. Muncung tu dah kena dah betul. Sebab tu sunnah muncung bila ayat tu lah, pada ayat tu. Betul. Tapi masalahnya bila dia stop tengah baca, tengah ayat perkataan tu. Ta'manna. Dia tak boleh stop dia tak boleh berhenti Masalah kita cut perkataan tu. Tak boleh lah. Dia kena terus. Malakala ta'manna. Muncung sambil sebut tu kita muncung. Itu macam tu. Itu kesalahan-kesalahan yang sikit lah yang dilakukan oleh orang yang mungkin tak fasih sepenuhnya, maka diampunkanlah, bukanlah kata berdosa. Tapi orang yang dengar waktu tu sebaiknya bagi tahulah kan. Ulang balik. Cuba bagi tahulah, ulang balik bahagian tu. Ayat tu, ulang balik ayat tu. Sebab dia baca, dia nak kejar satu benda yang sunat, bukan sunat. Baca yang benda yang benda yang sangat ditekankan, malah diwajibkan. Tapi dia tinggalkan satu benda yang lain. Dia pergi kerat perkataan tu. Dia stop perkataan tu. Ada juga orang yang membaca di masjid. Dulu saya banyak pengalaman bawa tadarus di masjid lain. Ini pengalaman lah.
Saya bawa tadarus. Adalah situ orang-orang yang tak fasih, kan. Jadi ada ustaz ni, guru kami pun ikut sekali. Ketua mengetuai bacaan tadarus. Jadi setiap tahun kami ikut dengan ustaz ni, dan ada orang kampung lah, bukan masjid ni, orang masjid lain. Orang kampung pun ikut baca, kan. Yang fasihnya, yang tak fasihnya, yang baca slownya, yang baca gagap-gagapnya. Guru kami pun betulkan, kan. Dan sampai satu tahun tu kami perasan ustaz guru kami tu tak datang lagi dah, tak datang masjid. Lepas witir moreh dia balik. Jadi kami pun berapa hari dah, sebulan lebih, dekat dah berapa belas hari dah Ramadan yang pada tahun tu. Jadi kami jumpalah guru tu, kami tanya, maaf ustaz, kenapa ustaz tak join lagi dah tadarus? Kenapa ustaz tak join lagi tadarus kami macam tahun-tahun lepas, kan? Saya ingatkan ustaz tu ada urusan ke apa, kan. Tak apalah, kalau ada urusan tu tak apalah, kan. Ataupun dia nak tahajud ke, kan. Mungkinlah dia tahajud juga, kan. Tapi dia kata apa, dia begitu pengalaman dia lah. Dia kata, oh tak boleh. Dia kata tak boleh, sebab kumpulan bertahun-tahun dah dia cek kumpulan yang dia baca tu, memang banyak yang tak fasih lah, kan. Kita tahulah banyak tak fasih. Tapi ada juga yang jenis keras kepala lah, yang tak boleh ditegur. Jadi dia dah mengalami benda tu bertahun-tahun. Itu satu hal. Tapi banyak yang bila baca tu satu muka tu, masing-masing nak baca satu muka, kan, nak perhabis satu muka. Jadi bila baca tu banyak salah, sangat banyak salah. Jadi kalau betulkan, baca salah betul. Baca salah betul. Ustaz tu cakap, kan, ustaz tu kata kalau saya nak tegur satu-satu lah, salah betul satu, pukul 12.30 pun tak balik lagi. Kan, pukul 1 pagi pun tak balik lagi. Jadi saya ambil keputusan saya tak ikut lah. Boleh saya faham kenapa dia tak ada pada tahun tu, kan. Saya ingatkan dia ada urusan kerja ke apa ke. Jadi itulah. Kadang setengah orang ni dia tak marah lah, ustaz tu tak marah lah, tapi nak beritahu pengalaman lah. Termasuk saya juga lah, kita kadang berdepan dengan kawan-kawan kita yang tak fasih, kan. Jadi sabarlah. Sampai kadang kalau kita tegur setiap kesalahan, ada orang tanya, kalau banyak sangat salah, dia baca satu muka, banyak sangat salah dia, kita nak korek, nak betulkan betul, nak bagi betul satu-satu, akhirnya jadi lambat, kan. Orang dah lah kepanasan ni, orang lain pun nak baca juga. Lepas tu kita balik lambat, kan. Masing-masing nak balik, nak makan moreh, kan, ataupun nak balik tidur. Jadi macam mana? Jadi tu pentingnya orang yang fasih berilmu lah dalam grup tu. Walaupun seorang, dia akan, kalau boleh dia ketua lah. Sebab bila kita baca salah, kadang-kadang ada ramai yang lain nak betul, kan. Baca silap sikit je, yang lain pun baca, yang pun betul, tinggikan suara, kan. Betul, baca balik, kan. Betulkan balik. Jadi kalau boleh biarlah seorang yang tegur, kan. Sebab kalau ramai suara ni jadi banyak suara ni, banyak jadi lambat. Jadi biar seorang tegur, dan seorang tu kena betul-betul fasih tentang hukum lah. Kenapa kena fasih? Sebab dia akan tahu. Okey, kalau dia ni baca salah, katakan banyak baca salah, kan. Salah, kurang panjang pendek, kurang dengung, kurang panjang pendek, kurang dengung, kurang huruf. Dia tahu mana yang patut diutamakan. Memang kena betulkan semua. Itu asasnya. Dia kena betulkan semua, tapi lambat. Dia akan jadi, orang akan kepanasan lah, kan. Jadi kalau guru yang fasih, dia akan tengok, kalau setakat baca 4-5 harakat, mak wajib tu dia baca, patutnya baca 4-5 harakat, dia baca 3 harakat. So dia lego lah. Ustaz ni terpaksa lego, dia kena baca. Dengung 2 harakat, dengung, nun mati tanwin, dia kena baca 2 harakat. Tapi dia ni baca kurang 2 harakat. Dengung juga, tapi kurang 2 harakat. So ustaz tu lego lah. Mana sebab benda-benda tu lahan khafi, kesalahan-kesalahan yang makruh ataupun tidak membawa kepada dosa lah. So ustaz tu lego lah. Dia lego, dia biarkan baca, kan. Yang penting boleh baca. Dia cuma tegur, betul-betul tegur kalau bacaan tu terang-terang salah, seperti mengubah huruf sampai berubah makna. Itu salah tu, itu kena bagi tahu lah. Itu kena tegur, kan. Maknanya tak banyak nak tahu daripada banyak kesalahan tu, tak banyak nak perlu ditegur sebenarnya, kan. Tapi sebagian daripada kawan-kawan kita ni semangat dia nak betulkan orang tu, kan. Jadi tegur. Orang ni baca salah, tegur. Ni pengalaman lah, sini mungkin tak pernah kot. Pengalaman saya tempat lain lah. Kawan ni dah terangkat-angkat, baca pun slow, banyak salah, kesian lah. Jadi kita bagilah dia join, dia baca banyak salah. So banyak salah dia, berpuluh-puluh salah. Kalau baca satu buku surat tu, berpuluh-puluh salah. So yang lain ni semua salah, betul balik. So jadi lambat. Jadi saya ambil keputusan, biar saya cek ataupun guru cek. Kami tegur apa yang penting lah untuk kes dia, untuk kes orang ni. Untuk kes orang ni, yang mana salah-salah makro sikit-sikit tu lego lah, kan. Dia nak baca tak apa. Tapi mana yang betul-betul salah yang serius, baru kita tegur.
baru kita tegur lah. So perlukan orang yang betul-betul berilmu lah. Kalau kita nak bagi pada semua orang tegur, memang tak lepas orang tu. Satu muka tu dia nak habis jenuh lah. Memang kadang gaduh ada kan. Ini pengalaman saya lah, saya tengok. Jadi biarlah orang yang fasih tegur. Kalau nak, sebab Quran ni ada dua kesalahan. Saya dah beritahu banyak kali kan. Satu kesalahan yang makruh, lahan khafi. Satu lagi kesalahan yang haram, lahan jali, kesalahan yang nyata. So yang nak betul-betul ditegur, kalau boleh, kalau orang yang fasih, orang fasih macam tuan-tuan baca fasih macam, atau imam-imam kalau baca, dia dah kira fasih lah. So dia baca ni, kalau boleh elakkan kesalahan. Kalau baca silap sikit pun boleh ditegur, tak apa. Sebab kesilapan dia sikit. Tapi kalau orang yang banyak salah, kita nak tegur sebiji-sebiji, memang lambat lah jadinya kan. Memang sampai boleh gaduh pada. Jadi kita cek betul kan mana yang betul-betul serius kesalahan saja, yang berubah maksud, tukar huruf, tukar baris tu saja. Kalau setakat panjang pendek kurang, dengung kurang tu, let go lah. Untuk orang macam tu. Orang yang fasih kita boleh tegur lah. Orang fasih ni dia kurang salah. Tu kurang salah tu kita boleh tegur lah, tak ada masalah. Dia tak ada masalah. Orang fasih pun dia faham, dia tahu. Dia kena betulkan balik bacaan. Jadi itu saja, saya tak nak mengambil masa lama. Mudah-mudahan pada tahun ini kita dikurniakan kekuatan untuk mengikuti tadarus. Mungkin kita tak dapat bertadarus di masjid, kita dapat bertadarus bersama ahli keluarga, walaupun berdua saja. Jangan kata tadarus ni mesti kumpulan, mesti ramai. Tak ada. Tadarus dengan isteri saja, boleh, bagus. Dan jangan kejar nak khatam. Kalau tak mampu khatam, jangan kejar khatam. Kita target Ramadan tahun ni kita nak baca 3 juz, jadilah. Atau nak baca surah Al-Baqarah aja, 286 ayat, 130 juzuk. Jadilah, habiskan semampu mana yang kita boleh. Okey, supaya kita tidak menjadi orang yang kejar hanya kerana nak cepat habis. Moga-moga memberi manfaat. Dan saya sudahi dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.